Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Hari ini hari ke-7 Movement Control Order ataupun kawalan pergerakan. Okey, jadi kita semua tidak dapat mau pergi sekolah, tak dapat mau belajar. Jadi hari ini cikgu akan ajar melalui video. Okey, cikgu akan masuk semula ke topik ataupun ke bab 2 iaitu topik bab pasaran. Cikgu akan ulang semula topik permintaan. Sebabnya walaupun cikgu sudah ajar, tapi jawapan kamu dalam ujian bersepadu 1 masih tidak memuaskan hati. Jadi cikgu akan ulang semula lah. Okey, sekarang ni pun tengah tiada elektrik. So cikgu buat video ni dalam keadaan yang panas. Okey, kita sambung dengan topik permintaan. So apa itu sebenarnya permintaan? Kalau yang ingat, okey, permintaan dia ada 4 kata kunci. Maksud permintaan ialah keinginan dan kemampuan seseorang untuk membeli barang ataupun perkhidmatan pada suatu tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. Jadi dia ada 4 kata kunci. Okey, so maksud Didi ialah permintaan. Dalam ekonomi Didi itu permintaan. So kata kunci pertama, dia mesti ada keinginan dan kemampuan. Seseorang itu kalau dia mau beli barang tapi dia tidak mampu untuk beli barang itu, kita tidak akan panggil dia sebagai permintaan. Okey, kedua, kita mau beli barang ataupun perkhidmatan. Ialah mau membeli kan, mestilah sama ada beli barang ataupun kita mau perkhidmatan. Yang ketiga, mesti ada tingkat harga tertentu. Dan yang keempat, jangka masa tertentu. Cikgu bagi contoh. Kalaulah si Amira dia mau pergi pekan, dia bawa RM5 sahaja. Okey, dia balik sekolah dia bawa RM5 pergi pekan. Lepas tu dia lalu KFC, dia nampak KFC, sedapnya mau makan KFC dia bilang. Tapi dia hanya ada RM5. Adakah itu kita panggil sebagai permintaan? Jawapannya tidak. Sebabnya dia hanya ada keinginan untuk membeli KFC, tapi kemampuan dia tidak ada. So itu bukan dikategorikan sebagai permintaan. So permintaan berkesan ialah permintaan yang disokong oleh kuasa beli ataupun kemampuan membayar. Kalau kita ada kuasa beli yang tinggi, bermakna permintaan tersebut ialah permintaan yang berkesan. Okey, cikgu terus pergi ke hukum permintaan pula. Okey, hukum permintaan menyatakan bahawa semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin rendah kuantiti barang yang diminta. Okey? Ini. Okey, tengok. Semakin tinggi P, maka semakin rendah QD. So P ini ialah harga, price dalam ekonomi. QD ialah quantity demanded. So semakin tinggi harga barang, semakin rendah kuantiti barang diminta. Hukum permintaan ini hubungannya adalah negatif. Kenapa negatif? Nampak? Kalau satu naik, satu lagi akan turun. Harga naik, kuantiti diminta mesti akan turun. Sebaliknya, kalau harga menurun, maka kuantiti barang diminta akan meningkat. Semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin rendah kuantiti barang diminta. Sebaliknya, semakin menurun harga sesuatu barang, semakin tinggi kuantiti barang diminta. Itu ialah hukum permintaan. Hubungannya ialah negatif. Ingat itu. Okey? Okey, sekarang kita pergi pula ke terus pergi ke penentu permintaan. Okey, penentu permintaan dia ada 7. Okey. Pertama, harga barang itu sendiri. Kalau harga barang itu sendiri, tadi dia berkait rapat dengan yang hukum. Okey, hukum permintaan ni. Contohlah, harga biskut. Okey, kalau harga biskut tu satu pack dia harganya RM5, orang minta mungkin 20 unit. Tapi bila harga biskut itu meningkat ke RM6, jumlah kuantiti diminta akan menurun menjadi 15 unit. Manakala andai harga biskut itu meningkat ke RM7, jumlah kuantiti diminta ialah 10 unit. Itu ialah
penentu permintaan dari segi harga barang itu. Yang mana kalau harga barang semakin meningkat, kuantiti barang diminta juga akan semakin menurun. Okey, kita pergi ke faktor kedua. Kalau dalam buku teks ini muka surat 56, kamu boleh rujuk buku teks sambil dengar cikgu punya video. Okey, harga barang itu dan juga harga barang lain. Okey, bukan harga barang itu. So, harga barang lain, okey, ialah faktor yang kedua, penentu permintaan yang kedua. Macam mana harga barang lain ni boleh mempengaruhi ataupun menjadi penentu kepada permintaan. Okey, dalam harga barang lain kita ada dua jenis barang, iaitu barang pengganti dan juga barang penggenap. Okey, barang pengganti ni dia macam contoh kita mau makan, kita ada ikan dengan ayam. Kalau kita tiada ikan, kita boleh gantikan dengan ayam, kan? Dalam konteks ekonomi, iaitu penentu permintaan, bila mana kita ingin membeli ikan contohnya, tapi harga ikan mahal, jadi kita akan beralih kepada barang penggantinya, iaitu ayam. Dan begitulah sebaliknya. Jadi kalau harga ikan meningkat, contoh, apa berlaku kepada barang pengganti? Ayam tadi. So kalau harga ikan meningkat, kan, dia punya barang pengganti iaitu ayam juga akan turut meningkat. Sebabnya kenapa? Orang akan pergi beli barang yang lebih murah. Dan kalau pula harga ikan menurun, contoh, apa berlaku kepada ayam? Kuantiti orang yang minta ayam akan menurun. So, hubungan antara barang pengganti ini ialah berhubungan positif. Satu, kalau harga barang A naik, orang akan beralih kepada barang B. Jadi kuantiti diminta untuk barang B juga akan meningkat, dan begitulah sebaliknya. Okey, hubungan yang kedua ataupun jenis barang yang kedua ialah barang penggenap, ya. Barang penggenap ni ialah satu barang yang saling melengkapi antara satu sama lain. Contohnya macam printer dengan ink printer. Okey. Apa berlaku kalau harga printer meningkat? Harga mesin cetak tu naik. Apa berlaku kepada dia punya ink? Dia punya kuantiti yang diminta untuk ink akan menurun. Kalau tadi hubungan antara barang pengganti itu positif, kalau hubungan antara barang penggenap dia negatif. Contohlah cikgu bagi sini, ya. Okey, ini printer. Okey, harga printer naiklah harga printer. Jadi apa berlaku kepada ink? Sini. So, kuantiti diminta untuk ink akan menurun. So, harga printer naik, kan? Orang akan kurang beli printer. Jadi, kuantiti diminta untuk printer juga akan kurang. So, itu yang kita panggil sebagai hubungan dia negatif. Tadi kalau barang pengganti dia punya hubungan positif. Harga ikan, ini ikan, ya. Ini ikan, ini ayam. Okey, kalau harga ikan meningkat, mahal kan ikan, kan? So, orang akan beralih untuk beli ayam. Jadi, kuantiti diminta untuk ayam akan meningkat. So, itu perbezaan di antara barang pengganti dan juga barang penggenap. Okey, habis mengenai penentu kedua, iaitu harga barang lain, kita pergi ke cita rasa. So, apa ni cita rasa ni? Cita rasa ini ialah kegemaran pengguna terhadap sesuatu barang ataupun perkhidmatan. Selalunya, cita rasa ini dipengaruhi oleh iklan, fashion dan juga kesedaran kesihatan pengguna. Contohlah, sebelum ni mungkin kita guna ubat gigi jenama Dali. Tapi bila kita tengok TV, kan, ulang-ulang dia keluar iklan mengenai Fresh and White. Jadi masa itu kita akan terdetik rasa untuk saya mau try lah guna Fresh and White punya ubat gigi. Dari situ kita akan berubah cita rasa. So, itu ialah cita rasa lah yang selalunya akan dipengaruhi oleh iklan dan juga kesedaran lah. Okey.
itu cita rasa, kita pergi kepada faktor keempat, iaitu pendapatan. So, pendapatan seseorang ini akan mempengaruhi dia punya corak permintaan. Kenapa? Sebab kalau kita ada pendapatan yang tinggi, kita akan cenderung untuk beli barang yang banyak. Samakah orang yang bergaji 1 bulan RM1.500 corak perbelanjaannya dengan individu yang pendapatannya RM3.500? Semestinya tidak sama. Sebabnya orang yang ada pendapatan lebih tinggi akan membeli dengan lebih banyak berbanding individu yang mempunyai pendapatan yang rendah. So, untuk pendapatan habis, kamu boleh baca buku teks muka surat 59 untuk mendapatkan lebih banyak info. Okey, habis pendapatan kita pergi kepada musim. Penentu permintaan yang kelima. So, apa itu musim? Musim ni ialah tempoh-tempoh sesuatu masa. Contoh macam musim hari raya, musim tahun baru Cina, musim hari Deepavali. Setiap barang untuk musim ini akan berbeza. Contohlah macam hari raya lah, hari raya Aidilfitri, bulan puasa. Masa itu orang ramai ataupun pengguna akan cenderung untuk beli apa masa itu? Mungkin kuih raya, baju kurung, baju Melayu lelaki. So, jumlah permintaan akan meningkat ketika musim perayaan. Untuk baju kurung dan lain-lain itulah yang hanya banyak dijual ketika musim. Kalau musim-musim lain dia tidak banyak orang beli kan. Masa sekarang ni, adakah orang mau beli kuih raya sampai 5-6 bakul? Tiada kan? Tapi kalau musim perayaan, jumlah permintaan untuk barang-barang tersebut akan meningkat. Okey, next. Seterusnya, kita pergi ke penentu keenam. Penentu keenam ialah dasar kerajaan. Okey, kerajaan boleh menjalankan pelbagai dasar seperti cukai pendapatan individu, bantuan kerajaan kepada isi rumah ataupun penguatkuasaan undang-undang. Kalaulah contoh dalam sekarang ni, kerajaan cakap minyak turun, kan, harga minyak turun. So, keadaan dasar kerajaan yang menurunkan harga minyak ini akan menyebabkan jumlah permintaan terhadap minyak akan meningkat. Itu ialah dasar kerajaan. Seterusnya, penentu permintaan yang ketujuh ataupun yang terakhir, iaitu jangkaan harga pada masa depan. Okey, ini berkaitan dengan kita mengandaikan sesuatu barang tu harga dia akan jatuh pada masa depan. Contohlah, syarikat ataupun industri automotif mengumumkan bahawa pada tahun 2021 harga kereta akan turun sebanyak 10%. Apa berlaku kepada permintaan kereta sekarang? Kalau itu berlaku sekarang, jumlah permintaan untuk kereta ataupun jumlah kuantiti diminta kereta akan menurun. Sebab apa? Sebab sudah diumumkan bahawa pada tahun 2021 harga kereta akan turun 10%. Jadi mestilah kita mau beli masa harga murah. Jadi orang akan hold pembelian tahun ini dan akan beli pada tahun hadapan sebab tahun hadapan harganya lebih murah. So, habis mengenai penentu permintaan. Itu yang teori-teori yang perlu kamu ingat, yang balik-balik salah kalau cikgu tanya. Okey, sekarang kita pergi kepada bagaimana kita ingin melukis keluk permintaan. Ini yang paling banyak salah ya, masa cikgu semak baru-baru ni. Okey, cikgu pun heran jugalah. Okey, kalau kita mau lukis keluk permintaan, kan? Keluk permintaan, okey. Keluk permintaan, Didi ialah permintaan, okey. Ingat, paksi menegak ini ialah paksi harga. P, okey, price. Manakala paksi yang mendatar ini pula ialah kuantiti diminta.
ataupun kita panggil sebagai QD. Oke? So ingat, baru-baru ni cikgu semak ada yang terbalik. Harga dia di bawah, kuantiti diminta dia di atas. Jangan samakan dengan kemungkinan pengeluaran yang kamu boleh letak barang di mana-mana. Okey, itu ialah KKP. Untuk keluk permintaan ataupun keluk penawaran yang kita akan belajar lepas ni, ingat, keluk yang ke atas itu mesti harga, tidak boleh kuantiti. Paksi yang di bawah ni pula, yang mendatar ini ialah kuantiti. Kalau sekarang keluk permintaan, kuantiti diminta lah. Nanti kalau keluk penawaran, kuantiti ditawar. Jangan lagi salah. Okey, so keluk permintaan, dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Maksudnya mencerun ke bawah, beginilah. Okey, mencerun ke bawah. Dia ke bawah dari kiri ke kanan. Lepas tu mesti kita tulis simbol DD, menunjukkan itu ialah keluk permintaan. Kenapa dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan? Ini disebabkan oleh hukum permintaan, iaitu semakin tinggi harga, semakin berkurang kuantiti barang diminta. Contohlah, kita anggaplah ini sebagai buku rujukan. Okey, sini. Okey, pada harga buku rujukan RM20 ya, 20 sini, jumlah kuantiti yang diminta mungkin hanya 15 unit. Sini 15. Tengok, sikit kan? Okey, kalau harga dia menurun ke RM15, contoh sini. Okey, RM15, jumlah kuantiti diminta dia akan meningkat. Okey, dia akan meningkat kepada 25 unit lah contoh. Okey, sebaliknya kalau dia turun lagi harganya ke RM10 lah, jumlah kuantiti yang diminta ialah 35 unit. Sebab itulah keluk permintaan itu mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Sebabnya dia merujuk kepada hukum permintaan itu sendiri, iaitu semakin tinggi harga, semakin berkurang jumlah kuantiti barang diminta. Sebaliknya kalau semakin menurun harga, maka jumlah kuantiti barang diminta akan meningkat. Okey, so cikgu harap ini tidak akan lagi berulang di masa akan datang. Okey, kalau kamu rujuk buku teks muka surat 51, okey, dia ada bagi di situ jadual 2.1 ya, jadual 2.1. Macam mana kita mau bentuk keluk permintaan ini dengan merujuk kepada jadual. Okey, ini tadi contoh cikgu bagi. So kita akan tengok lagi contoh yang baru. Kita akan belajar macam mana membuat keluk daripada jadual. Okey, kalau kamu tidak ada buku teks sekarang, okey, dia macam begini ya. Contohlah, soalan tu bagi jadual begini kan, dia akan bagi 3 kolom. Okey, harga, kuantiti diminta dengan titik. So, contohlah dia bagi harga RM5, kuantiti diminta 4. Pada harga RM4, kuantiti diminta 6. Pada harga RM3, kuantiti diminta 8. Dan pada harga RM2, kuantiti diminta 10. Dan titiknya A, B, C, D. Jadi macam mana kita membuat dia punya keluk ni? Kita hanya perlu garis ataupun buat titik ikut harga dengan kuantiti, baru kita akan sambung. Okey. Contoh ya. Di sini kita buatlah dia. Okey, so ini ialah keluk pula paksi P ya. Harga P. Ini ialah keluk permintaan. Nanti di bawahnya kamu nak tulis tahu. Contoh macam dalam buku teks ni, dia ialah keluk permintaan Han Bun terhadap buah durian. Okey. Alamak. Kejap. So ini ialah kuantiti diminta. Tak apalah kamu tulis balik-balik supaya kamu ingat. Tulislah berulang-ulang supaya kamu ingat. Ini mesti harga, ini mesti kuantiti barang diminta. Jangan lagi salah. Okey. Kita nampak pada titik A, okey. Jumlah harga durian ialah RM5. So, RM5 sampailah RM2. Jadi kita boleh buat sini 5
4, 3, 2, 1. Okay. So ini masih titik kosong ya, origin. Titik kosong. So 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nampak ke tu? Okay. Okay. Dan dia punya kuantiti barang diminta pula daripada 4 sehingga 10. So kita boleh gunakan skala 2 lah. Okay, 2, 4, 6, 8, 10. So 2, 4, 6, 8, 10. Okay. So sekarang ini dia cakap pada harga RM5 kuantiti barang diminta ialah 4 unit. So di mana dia? 5, 4. Garislah. Boleh nampak kah? Okay. So ini ialah titik A. Okay. Seterusnya pada harga RM4 jumlah kuantiti diminta ialah 6 unit. So kita garis sampai ke RM4 begini. So ini ialah titik B. Okay. Seterusnya pada harga RM3. Okey, harga RM3 jumlah kuantiti diminta ialah 8 unit. Sinilah. Okey, ini titik C. Dan pada harga RM2 sini jumlah kuantiti diminta ialah 10 unit. So titik D. Okey, ini ialah dia punya titik lah. Okey. So macam mana kalau permintaan ini terbentuk? Dengan menggariskan titik-titik yang ada daripada A sampailah ke D. So dia punya titik, dia punya keluk. Okey, kalau tak lurus ni, okey, kita guna marker merah lah. Okey. So, alamak. Okey, dia mencurun ke bawah dari kiri ke kanan kan? So, mencurun ke bawah. So tulis DD. Dia mesti ada DD lah. Sebabnya ini ialah keluk permintaan, mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. So itu cara buat keluk, sangat senang. Okey. Kalaulah soalan kan, dia minta kamu untuk jelaskan. Okey, jelaskan bagaimana keluk permintaan tersebut dihasilkan. Macam mana kita mau jelaskan ni? Kamu cakaplah. Okey, tadi mesti tulis di bawah ni. Tidak muat sudah. Kamu tulis di bawah ni dia ialah keluk apa. Kalau tadi ini, kalau ikutkan muka surat 51 buku teks, dia ialah keluk permintaan terhadap hanbun terhadap buah durian. Jadi, kamu tulislah. Okey. Setelah ini ialah Raja 2.1. Kamu kena bagaimana untuk menjelaskannya? Kamu kena tulis sana berdasarkan raja. Okey, paksi mendatar menunjukkan kuantiti diminta, manakala paksi menegak menunjukkan harga. Kita mula dengan menyatakan bilangan harga dulu. Tak kisahlah kamu mau tulis harga yang paling rendah dulu ke, harga paling tinggi dulu ke. Yang penting kamu kena jelaskan itu. Mesti ada berapa, pada harga berapa jumlah kuantiti diminta. Jadi contoh di sini kita tengok, okey, pada harga RM5 jumlah kuantiti durian diminta ialah 4 unit. Apabila harga durian menurun kepada RM4, jumlah kuantiti diminta ialah 6 unit dan ditunjukkan oleh titik B. Terangkanlah dia punya titiknya. Okey, pada harga RM3 jumlah kuantiti diminta ialah 8 unit, iaitu pada titik C, dan pada harga RM2 jumlah kuantiti diminta ialah 10 unit dan ditunjukkan oleh titik D. Keluk permintaan terbentuk dengan menyambungkan titik kombinasi harga dan kuantiti barang diminta. Barulah kamu buat dia punya kesimpulan. Keluk permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan menunjukkan hubungan yang negatif antara harga dan juga kuantiti barang diminta. Okey? So senang je mau jelaskan. Langkah pertama, nyatakan ini. Okey, ini raja apa? Ini ialah Raja 2.1, menunjukkan apa. Lepas tu terus pergi harga. Pada harga RM5 berapa kuantitinya, titik apa. Pada harga RM4 kuantiti berapa, titik apa, dan seterusnya. Dan akhir sekali kita kena buat rumusan. So ada 3 langkah sahaja pun. Pertama,
jelaskan atau menyatakan ini ialah rajah apa. Kedua, mula dengan harga, terangkan sampai ke harga yang paling rendah. Okey, baru buat kesimpulan. Kesimpulannya mesti ada, iaitu keluk permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan menunjukkan hubungan yang songsang antara kuantiti barang diminta dan juga harga. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh ingat cara macam mana kita mau buat itu, ini keluk. Okey, ini keluk permintaan lah. Okey. So sekarang kita akan sambung pula dengan perubahan dalam kuantiti diminta dan juga perubahan permintaan. Ada dua lah. Okey, apa beza ni? Perubahan dalam kuantiti diminta dengan perubahan permintaan. Hari tu sebelum ujian ramai yang tanya, cikgu, kalau keluk tu beralih cikgu, macam mana mau jawab? Itu memang cikgu belum ajar. So cikgu akan sambung ajar hari ini. Okey, tapi sebelum, so ingat ya, dia ada dua terma. Satu, perubahan dalam kuantiti diminta, dan yang kedua ialah perubahan permintaan. So perubahan dalam kuantiti diminta, dia merujuk kepada perubahan ataupun pergerakan di sepanjang keluk permintaan. Jadi dia hanya merujuk kepada titik kombinasi yang ada ni. Okey? Contoh, pergerakan dari titik A ke B, dia menunjukkan apa? Pengembangan permintaan. Sebabnya dia semakin meningkat kan, daripada A ni 4, pergi B dia 6. Jadi pergerakan titik A ke B menunjukkan pengembangan permintaan. Manakala, okey, contohlah daripada C ke B ni ya. Kalau C dia ke B, ini kita panggil sebagai penguncupan. Boleh tanya. Penguncupan permintaan. Kenapa dia penguncupan permintaan? Sebab pergerakan titik ini menunjukkan kuantiti barang diminta semakin berkurang. So ini ialah pergerakan permintaan. Okey? Ataupun perubahan dalam kuantiti diminta. So ingat, pergerakan ini merujuk kepada perubahan dalam kuantiti diminta. Senang sahaja, dia hanya melibatkan, ulang balik, ulang semula, dia hanya melibatkan pergerakan di antara titik. Kalau daripada A ke B, ini menunjukkan ini menunjukkan pengembangan permintaan. Sebab kuantiti diminta semakin meningkat. Manakala kalau daripada C ke B, itu menunjukkan penguncupan permintaan. Sebab dia menyebabkan kuantiti barang diminta semakin berkurang. Okey. Ini ingat, ini ialah perubahan dalam kuantiti diminta. Sekarang kita akan tengok pula macam mana perubahan. Kejap, gua spinal sekejap. Supaya kamu masih boleh nampak. Ini pula cikgu akan ajar mengenai perubahan permintaan. Kalau tadi ini perubahan dalam kuantiti diminta. Seterusnya kita lihat kepada perubahan permintaan. So perubahan permintaan ini dia ditunjukkan oleh peralihan keluk permintaan, sama ada dia ke kiri ataupun dia ke kanan, selari dengan keluk permintaan yang asal. Contoh, okey, cikgu lukis semula. Okey, ini keluk tadi, keluk apa? Ini paksi apa? Ini paksi harga ya. Ingat, ini ialah harga. Ini pula paksi kuantiti diminta. Unit lah, okey? Okey. So sekarang ini kita mau menunjukkan bagaimana perubahan permintaan berlaku. Okey.
So sini ialah harga, sini ialah kuantiti diminta. Kita andaikan dia pada harga yang sama ya. Dia masih harga yang sama. Contohlah harga RM. Kita guna P dulu lah. Kita guna P kosong. P kosong. Sini. Ini P kan? Pada keluk asal, keluk permintaan yang asal, dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ini kan? So kalau dia asal, kita akan tulis dia sebagai D kosong, D kosong. Mesti ada tulis D kosong, D kosong. Macam mana perubahan permintaan berlaku? Contohlah dia mungkin disebabkan oleh, kalau tadi penentu permintaan ini, dia disebabkan oleh harga selain daripada harga barang itu sendiri. Contoh macam kita rasa ke pendapatan ke musim dan yang lain-lain. Kita akan mulakan dengan dia meningkat permintaannya dulu. Harga, tengok harga dia sama kan? Harga dia sama. Sini mungkin kuantiti diminta, kita guna angka lah kan supaya senang memfaham. Kita anggaplah tadi ini adalah harganya RM 20 ringgit. Kuantiti diminta yang asal ialah sebanyak 30 unit. Contoh. Kita anggaplah ini sebagai permintaan. Kita masih anggap dia tadilah ini samalah ya. Kita anggap dia sebagai buku rujukan. Buku rujukan. Yang tadi ini. Harga buku rujukan pada harga RM20 kita minta sebanyak 30 lah contoh. Tapi kalau ini akan beralih ke kanan, dia beralih ke kanan so kita akan dapat keluk barulah sini. D1, D1. Di sini kuantiti barang diminta akan meningkat kepada 40 unit contohlah. Kenapa dia meningkat? Kenapa walaupun harganya sama, tapi kenapa kuantiti barang diminta meningkat? Ataupun kalau ini case buku rujukan, kenapa jumlah kuantiti untuk buku rujukan ini meningkat? Mungkin disebabkan oleh musim. Contohlah, mungkin disebabkan oleh musim. Masa ni mungkin mau exam. Mau exam jadi ramai pelajar akan minta buku rujukan. Walaupun harganya tidak berubah, tapi kuantiti barang diminta meningkat. Ataupun mungkin juga pendapatan masyarakat semakin meningkat. Ibu bapa dia punya pendapatan semakin banyak, jadi dia mampu untuk belikan anak-anak dia buku rujukan. So, jumlah kuantiti barang diminta akan meningkat. Ini perubahan permintaan ini juga ataupun peralihan permintaan ini, dia boleh beralih ke kanan ataupun ke kiri mengikut situasi. Kalau ke kanan, pertambahan permintaan. Kalau dia ke kiri, sini. Ini keluk barulah. D2. Tadi ini D1, ini D2. So, kenapa dia beralih ke kiri pula? Sedangkan harganya sama, kan? So, kenapa? Mungkin dia pun ada beberapa faktor sama juga macam penentu permintaan yang tadi ini. Dia boleh jadi sebab diumumkan bahawa mungkin bulan hadapan ada diskaun untuk harga buku. Jadi pada bulan ini orang akan kurang beli buku lah sebab ya sudah diumumkan bahawa bulan depan ada promosi untuk buku rujukan. Jadi pelajar akan kurang beli buku. So walaupun pada asalnya dia boleh beli 30 unit, tapi oleh kerana ada penentu permintaan yang lain-lain yang ni, dia boleh menyebabkan kuantiti barang diminta ataupun kuantiti buku rujukan ini diminta semakin berkurang. So ini kita panggil sebagai perubahan dalam permintaan. So jangan tersalah, kamu kena tahu kedua-dua terma lah. Terma dalam perubahan dalam kuantiti diminta ini, boleh nampak kan? Ini ialah
clue untuk perubahan dalam kuantiti diminta yang mana ia hanya merujuk kepada pergerakan. Dia hanya merujuk kepada pergerakan di sepanjang keluk permintaan itu sendiri, sama ada dia menguncup ataupun mengembang. Okey, kalau dia bergerak ke bawah bermakna dia pengembangan permintaan. Kalau dia bergerak ke atas bermakna dia ialah penguncupan permintaan, ataupun dia ke kanan dia mengembang, dia ke kiri dia menguncup. Ini pula ialah perubahan permintaan. Tengok, kalau perubahan permintaan dia akan melibatkan peralihan keluk permintaan itu sendiri. Keluk yang sama tapi dia beralih, sama ada dia ke kanan ataupun ke kiri. Kalau ke kanan bermaksud kuantiti barang diminta meningkat, kalau dia ke kiri bermaksud kuantiti barang diminta menurun. Kalau tadi yang perubahan permintaan ini, perubahan dalam kuantiti diminta ini, dia dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Harga barang naik, kuantiti diminta menurun. Tapi kalau untuk perubahan permintaan, dia dipengaruhi oleh faktor selain daripada harga barang itu sendiri. Yang tadi ni, boleh jadi harga barang lain, cita rasa, pendapatan, musim, dasar kerajaan dan juga jangkaan harga pada masa depan. Tengok, harga dia sama tetap, okay, tapi jumlah kuantiti diminta berbeza-beza. Boleh jadi sebab musim, sebab cita rasa, ataupun mungkin jangkaan harga masa depan, pendapatan dan juga dasar kerajaan. So cikgu harap kamu boleh faham topik ini, okay? Kalau tidak faham nanti boleh tanya, dan cikgu juga akan berikan soalan lepas ni, so kamu boleh jawab dan buat semula ataupun baca semula konsep-konsep penting yang ada dalam buku teks ni, okey? So itu sahaja untuk topik permintaan. Nanti kita akan sambung dengan topik penawaran. Okey? Okey. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera.